Okey, boleh mula? Boleh. Clear, muslimin muslimat? Muslimat boleh dengar? Okey, alhamdulillahi rabbil alamin. Al-qail, alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi al-kitab wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, terima kasih banyak-banyak kepada saudara-saudari, adik-adik yang sudi untuk mengatur pertemuan kedua kita, ya, Adik Helmi dan semua muslimin dan muslimat serta sahabat-sahabat saya yang sudi untuk mengikuti bersama live pada petang ini, petang Jumaat yang diberkati. Dan kita sangat gembira sebenarnya dengan hari Jumaat, kerana setiap hari Jumaat kita akan dihiburkan dengan suratul Kahf, iaitu surah yang memberikan berita gembira kepada kesudahan yang akan menanti orang-orang yang beriman. Jadi insya-Allah, kerana ini adalah halaqah ataupun usrah, saya lebih mementingkan supaya ada interaksi antara kita semua. Dan mudah-mudahan adik-adik yang dipilih Allah untuk bermusafir, belajar, menuntut ilmu jauh di bumi Cina di sana, mudah-mudahan kamu mendapat bekalan yang terbaik daripada sesi yang diadakan sebulan sekali seperti ini, insya-Allah. Baiklah, adik-adik, sebagaimana yang telah saya maklumkan, pertemuan kita adalah bersama dengan Nabi Allah Musa alaihi salam dan hamba Allah yang saleh, yakni Nabi Khidir. Dan mudah-mudahan kamu semua sempatlah membaca suratul Kahf pada hari ini, atau sekurang-kurangnya membelik terjemahan kepada ayat 60 hingga ayat 82, iaitulah hampir 23 ayat yang membabitkan kisah Musa dan Khidir. Jadi macam mana adik-adik sempat membaca Al-Kahfi atau sekurang-kurangnya membelik terjemahan tentang kisah ini? Belik-belik je. Tak mengapa, mudah-mudahan sesi ini akan menyebabkan kamu lebih menikmati suratul Al-Kahf, khususnya apabila anda bertemu dengan kisah Musa dan Khidir. Ia adalah kisah yang saya tidak boleh gambarkan dengan perkataan. Ia banyak memberikan kepada saya rawatan jiwa, khususnya apabila saya dan kita semua diuji Allah dengan perkara yang kurang kita senangi berlaku dalam hidup kita. Baiklah, pertama sekali, sebagai mukaddimah, antara adab apabila kita membaca Al-Quran, kita jangan sekali-kali sudah ada expectation kepada apa yang akan kita perolehi. Jangan sekali-kali kita beranggapan kita akan mendapat perkara yang sama daripada kisah yang akan kita baca. Sebab apabila kita kerap membaca suratul Kahf dan kisah-kisah yang terkandung di dalam surah ini, contoh, kita masuk ke dalam kisah Musa bertemu dengan Khidir. Bila kita baca dari satu ayat ke satu ayat mengenai Musa dan Khidir, seringkali kita sudah ada gambaran ceritanya akan di end dia macam mana. Seringkali kita sudah ada gambaran, ada 3 checkpoint, and then ketiga-tiga checkpoint Musa telah terbukti gagal. Kemudian Nabi Allah Khidir akan beri penjelasan. Ini adalah expectation. Kita sudah membuat jangkaan pada apakah yang akan kita perolehi daripada kisah ini. Tetapi adab bila berinteraksi dengan kalam Allah adalah, adik-adik boleh membuat expectation. Mungkin kisah ini akan mengajar saya sekali lagi tentang makna sabar. Tetapi jangan berpada dengan satu expectation. Jangan sekali-kali anda merasakan anda akan mendapat perkara yang sama daripada surah yang sama anda ulang seminggu sekali. Anda kena ada satu prinsip bahawasanya, sekiranya saya meneliti dari satu ayat ke satu ayat dan seolah-olah
surah ini baru diturunkan pada hari ini kepada saya. Walaupun saya pernah membaca pada minggu lepas, tetapi bila saya baca sekali lagi pada hari ini, ia seperti baru diturunkan. Dan seperti mesti ada sebab ia diturunkan sekali lagi kepada saya. Seolah-olah ada perkara lain yang mahu disampaikan dari surah yang sama yang saya tidak nampak pada minggu lepas. Sebab ini kalam Allah, ini bukan kalam manusia. Maka adab kita dengan Al-Quran adalah, ya Allah, saya mengharapkan saya memperolehi sesuatu yang tidak pernah saya perolehi pada bacaan-bacaan saya sebelum ini. Kerana apabila adik-adik memerhatikan dengan teliti dari satu ayat baca fawajada 'abdan, contohnya fawajada 'abdan min 'ibadina atainahu rahmatan min 'indina wa 'allamnahu min ladunna 'ilma. Adik-adik jenguk terjemahan, lalu mereka berdua menemui seorang hamba kami daripada hamba-hamba kami yang kami berikan rahmat dan kami berikan ilmu. Jangan terus daripada ayat ini adik-adik lompat ayat yang seterusnya. Perbuatan untuk menyegerakan bacaan bukanlah perbuatan yang memberikan kepada adik-adik tadabbur. Tadabbur adalah adik-adik sampai ke ayat 65 yang saya bacakan tadi. Adik-adik perhati dengan mendalam agaknya ayat ini Allah nak sampaikan apa ya? Dengan terjemahan yang adik-adik baca. Apa agaknya mesej Allah daripada ayat ini? Sebagai contoh, ayat ini mengajar apa matlamat kita menuntut ilmu. Sehebat-hebat ilmu yang dikurniakan Allah kepada Khidir, Allah hanya menyebutnya sebagai hamba. Bahkan nama Khidir pun tidak disebut pada ayat 65. Jadi, nama tidak penting bila adik-adik menuntut ilmu. Bukan untuk menunjukkan nama kepada orang lain. Yang kita ada title. Tetapi bila Allah memberikan ilmu yang lebih sedikit daripada Musa kepada seorang yang lain namanya Khidir, Allah memberikan pengiktirafan, ijazah yang paling tinggi diperolehi oleh Khidir ini adalah fawajada 'abdan. 'Abdan, hamba Allah. Jadi setinggi mana pun kita menuntut ilmu dan ke langit mana pun kita mengaji, kita kena ingat matlamat daripada kita belajar di China adalah, ya Allah, aku mahu jadi hamba-Mu yang lebih baik. Kerana hakikat ilmu daripadamu, bukan daripada manusia, bukan daripada makhluk. Jadi, baru adik-adik pindah pada ayat seterusnya. Apabila adik-adik merasakan you get the point daripada ayat 65. Dan ayat 66 bercakap pasal apa? Baru baca. Qala lahu Musa hal attabi'uka ala. Begini adab kita dengan Al-Quran, di mana jangan sekali-kali beranggapan cerita ini sudah ada kesudahannya. Kerana kesudahan sesuatu cerita tidak penting. Yang penting adalah pelajaran yang ditawarkan daripada cerita ini, dari ayat ke ayat, dari ayat ke ayat. Okey, boleh adik-adik, saya tak bercakap Cina ni. Kemudian, surah yang akan kita fokus ini adalah Suratul Kahf. Dan babak yang akan kita fokus ini adalah ayat 60 hingga 82, lebih kurang 23 ayat. Dan untuk maklumat adik-adik, kisah Nabi Musa adalah kisah yang paling dominan di dalam Al-Quran. Tetapi kisah ini, yakni kisah Musa berguru dengan Khidir, adalah kisah yang tidak berulang dalam surah yang lain. Inilah satu-satunya kisah yang tidak muncul kecuali di dalam surah yang ke-18 ini, yakni Suratul Kahf. Lalu adik-adik kena tanya soalan. Soalannya adalah, kenapa ada kisah berulang dan kenapa ada kisah tidak berulang, Ustaz, dalam Quran? Dan kenapa kisah Musa bertemu Khidir tidak berulang di dalam surah yang lain, sedangkan cerita Nabi Musa di Lembah Tua? Tahu Lembah Tua? Adik-adik mungkin mengenalinya hari ini sebagai Tur Saina, ya, ataupun disebut hari ini Jabal Musa di Mesir, di Sinai. Babak Nabi Musa menerima wahyu dan berkata-kata dengan Allah buat kali pertama, babak tu dirakamkan dalam banyak surah, tahu. Bahkan babak kelahiran Musa, apa yang berlaku kepada Musa ketika dilahirkan, bukan hanya suratul Qasas, tetapi surah Taha. Tetapi babak ni, babak Musa menjadi murid kepada Khidir,
berguru dan memberikan komitmen untuk menuntut ilmu daripada Khidir, ia tidak berulang di tempat yang lain. Ini menunjukkan cerita ini adalah cerita yang terbaik untuk menyampaikan mesej daripada suratul Kahf. Sehingga Allah tak pilih babak Nabi Musa yang lain. Allah pilih babak yang ini sahaja kerana Allah Maha Bijaksana. Kerana babak ini adalah babak yang paling boleh menyampaikan tujuan sebenar suratul Kahf diturunkan. Untuk tujuan apa? What's the point? Maka setiap kisah di dalam sesuatu surah adalah kisah yang telah disaring oleh Allah Azza wa Jal. Setiap kisah yang dimuatkan di dalam surah ini melalui proses penyaringan dan penapisan. Banyak cerita orang-orang menuntut ilmu. Banyak cerita tentang komitmen menuntut ilmu. Tetapi kenapa kisah Musa yang dipilih di dalam suratul Kahf? Kerana suratul Kahf, di antara mesej yang disebut oleh para alim ulama kita adalah fitnah ilmu. Fitnah ilmu. Di akhir zaman, di antara fitnatul Masih ad-Dajjal adalah fitnah ilmu. Apa maksud fitnah ilmu, adik-adik? Contoh yang pertama, seseorang yang semakin tinggi pengajiannya, proses dia belajar, daripada sarjana muda kepada sarjana, daripada sarjana kepada PhD, tetapi tidak meningkat kehambaannya kepada Allah. Dan akhirnya semakin tinggi dia belajar, dia menjadi hamba kepada kilang. Dia hanya menjadi robot dan dia menjadi hamba kepada duit, wanita, lelaki, harta, kemewahan, kenderaan dan materialistik. Na'udzubillah. Okay, apa lagi contoh fitnah ilmu? Fitnah ilmu adalah kita terlalu mementingkan orang ini ada ijazah ke tidak dalam bidang yang dia bicarakan. Orang ini apa kualifikasinya, apa kelayakannya, apa sanadnya, dia ada title apa. Sedangkan Allah mengajar kita dalam suratul Kahf, Musa bertemu dengan seseorang yang namanya pun tidak dia ketahui. Dan Allah hanya menyebut kepadanya, hambaku daripada sekalian hamba-hambaku yang aku kurniakan kepadanya rahmat dan aku kurniakan ilmu. Bayangkan anda kena bertemu seorang pensyarah. Pensyarah itu tidak diketahui namanya dan tidak diketahui rekodnya dalam akademik. Cuma diberitahu dia seorang hamba Allah. Mahukah anda bertemu dengan pensyarah tersebut? Jadi fitnah ilmu adalah seseorang terlalu obses dengan qualification. Bagi saya, siapa yang berkata nombor 2, itu nilai tambah. Tetapi nombor 1 adalah apa yang dikata, barulah siapa yang berkata. Jadi banyak mengenai fitnah ilmu yang dipaparkan daripada kisah ini, walaupun satu kisah sahaja, tetapi menampakkan pada anda apa yang disebut oleh Syed Qutb rahimahullah, fitnatul ilmi. Fitnah ilmu salah satu fitnah yang disebarkan oleh Al-Masih ad-Dajjal, yakni apa? Orang bijak pandai makin ramai, tetapi kebijaksanaan itu digunakan untuk merampas perahu-perahu orang miskin. Ini checkpoint pertama Nabi Khidir. Ilmu yang dikurniakan Allah digunakan untuk menyebabkan yang kaya jadi kaya, terus kaya, miskin terus miskin. Kebuluran, orang tidak makan di sana sini tidak dipedulikan. Kebanyakan orang yang kaya raya di atas muka bumi ini orang berilmu belaka. Tetapi checkpoint ketiga, adik-adik belajar apa? Checkpoint ketiga. Checkpoint ketiga adalah Musa dan Khidir kebuluran, tak ada makanan. Dan penduduk di situ bukan orang tak ada rumah. Orang yang ada rumah tetapi nak jadikan mereka tetamu. Bahkan nak beri kepada Musa dan Khidir alaihimassalam sesuap nasi dan segelas minuman. Apa makanan kamu makan di China? Nasi. Pergi China makan nasi, apa cerita bro? Makanlah makanan China yang halal. Jadi sesuap nasi pun tidak diberi, istata'ama, kebuluran. Jadi telah saya jelaskan bagaimana seseorang yang diberikan ilmu tetapi mereka sebenarnya menjadi mangsa kepada Al-Masih ad-Dajjal. Okey, tanpa membuang masa,
mari kita sembang bincang mengenai apakah hikmah kisah ini sebelum kisah Zulkarnain. Okay, kalau adik-adik perhatikan kisah ni daripada ayat 60 sampailah kepada ayat 82, habis sahaja cerita Musa dan Khidir pada ayat 82, terus menerus seperti cerita itu tidak ada iklan, tidak ada pause, terus sambung filem lain. Ayat 82 tamat cerita Musa dan Khidir, ayat 83 terus muncul cerita Zulkarnain. Wa yas'alunaka 'an dzil qarnain. Ini seperti memberitahu kita kisah Musa dan Khidir adalah sebahagian daripada kisah Zulkarnain. Seolah-olah kisah Musa bertemu Khidir adalah muqaddimah kisah Zulkarnain. Jadi soalannya adalah, kalaulah kisah Musa bertemu Khidir adalah muqaddimah kepada kisah Zulkarnain, kerana kisah Zulkarnain kalau adik-adik perhatikan pada ayat 83 ada wa itu dan. Wa yas'alunak, dan mereka pun bertanya. Jadi sesuatu yang bernama dan sudah pasti ayat sebelumnya berkaitan dengan ayat yang ada dan. Ayat sebelumnya pasal Musa bertemu Khidir. Jadi cabaran untuk adik-adik yang saya tengok ramai yang baru kali ini, dan kali ini nampaknya banyak lebih ramai daripada sebelumnya, alhamdulillah. Jawab soalan saya adik-adik yang hadir pada bulan lepas. Apa hikmah kisah Musa dan Khidir sebelum kisah Zulkarnain? Saya just nak kamu ulang balik apa yang pernah saya sebut pada bulan lepas, sebelum saya beri perspektif kedua kepada hikmah kisah Zulkarnain didahulukan oleh kisah Musa bertemu Khidir. Silakan. Ada pendapat? Silakan. Soalan dia, kenapa cerita Nabi Musa dulu baru cerita Zulkarnain? Oh, ingatkan tu jawapan, rupanya penjelasan pada soalan. Banyak ahli baru atau ahli yang hadir bulan lepas? Banyak baru. Banyak yang baru. Okey. Walaupun kebanyakan kamu baru, itu bukan alasan untuk tidak menggunakan akal. Sekarang Allah kurniakan kamu akal, lalu fikirkan. Kamu baca cerita Musa merendah diri dengan Khidir, sanggup menuntut ilmu daripada seorang hamba Allah yang Allah kurniakan rahmat, Allah kurniakan ilmu ladunni. Tiba-tiba baru Allah kata, ni dia ada orang pernah tanya soalan pasal Zulkarnain dan aku nak bacakan kepada mereka pasal Zulkarnain. Ada tak jawapan? Ada ni. Muslimat, siswi. Biasa siswi yang cepat sikit. Kamu tak ada fikir? Okay, saya bagi hint. Kisah Musa dan kisah Khidir adalah kisah Musa sebagai murid yang sangat committed untuk mempelajari sesuatu ilmu daripada Allah yang dikurniakan kepada hamba-Nya. Apabila Allah memerintahkan Musa untuk bertemu dengan seorang hamba Allah yang Allah kurniakan ilmu kepadanya yang tidak dikurniakan kepada Musa, berdasarkan Sahih Bukhari yang mendatangkan hadis menghuraikan peristiwa ini dengan lebih terperinci. Lalu Musa mematuhi perintah Allah. Dia mahu bertemu dengan apa jua cara, walau ratusan ribuan kilometer sekalipun. Azam dan tekadnya adalah dia akan cari sampai ke lubang cacing hamba Allah tersebut. La abrah hatta ablugha majma'al bahraini aw amdiya huquba. Aku akan cari dia walaupun aku terpaksa berjalan walau ratusan ribuan kilometer. Dan tiba-tiba selepas
selesai cerita Musa belajar sesuatu dari seseorang yang dia tak pernah jumpa sebelum ini, dia tak pernah nampak sebelum ini, tetapi Allah beritahu dia adalah Rasulullah, diberikan kepadanya ilmu daripada Allah. Tiba-tiba ayat 83. Nah, sekarang mereka bertanya kan hari itu tentang Zulkarnain. Aku nak cerita pada mereka sekarang Zulkarnain. Lalu kenapa nak cerita pasal Zulkarnain? Memerlukan kepada kisah Musa dan Khidir terlebih dahulu didengar oleh Quraisy. Sedangkan yang mereka tanya adalah pasal Zulkarnain. Mereka tidak bertanya pasal Musa dan Khidir. Apa pendapat kamu adik-adik? Kalau adik-adik tak ada jawapan, kita kena tukar dah nama program ini daripada usrah kepada ceramah one way. Begitu. Sebab saya tak nak zalim pada penganjur. Penganjur nak usrah, kita buat usrah. Ceramah ni dah kerap sangat dan saya tak suka. Saya kalau pemuda-pemuda macam kamu ni, biar kita sembang. Jangan takut salah. Jangan takut salah. Tu ada yang dah bersembunyi bawah meja tu. Bawah katil pada. Jangan malu bagi pendapat kamu. Please. Masa kita pun terbatas. Silakan. Jawapannya kenapa ceritakan cerita Nabi Musa dahulu sebelum cerita Zulkarnain? Beginilah adik-adik jawapannya. Betapa pentingnya ilmu untuk seseorang sebelum pergi berjuang. Helmi dia datang bulan lepas. Jadi dia mengungkapkan satu kata-kata yang pendek tetapi bernas. Dan kata-kata beliau sebenarnya adalah kata-kata almarhum Syekh Dr. Fadl Hasan Abbas, ulama mufassir di Jordan. Subhanallah. So jangan anda pandang remeh ya kepada Helmi. Bukan calang-calang manusia dia itu. Okeylah. Jihad ilmu mestilah sebelum jihad askari, military. Seseorang mesti berjuang menuntut ilmu terlebih dahulu dan kemudiannya barulah dia berjihad fi sabilillah. Maknanya apa? Sebelum kita turun kepada medan jihad mempertahankan negara, kita perlu tanya, kita perlu kukuhkan diri kita dengan ilmu yang kukuh, mengapa kita mahu berjihad. Semua ini penting kepada para mujahidin supaya mereka tidak membuta tuli apabila mahu pergi ke Syria. Mereka tidak jelas apa tujuan. Jadi ini apa yang disebut oleh Helmi. Saya telah jelaskan juga pada bulan lepas situasi yang berlaku kepada Musa alaihi salam yang dilakukan oleh Khidir juga menerangkan pada anda, ini takwilan para ulama lah ya, ini pendapat para ulama, mereka berijtihad sahaja. 3 hentian ataupun 3 checkpoint Khidir adalah menggambarkan latar belakang dunia yang menyebabkan Zulkarnain diutuskan Allah untuk menyelamatkan dunia dan memerintah dengan adil. Adik-adik sedia maklum, di checkpoint yang pertama, raja zalim merampas harta orang miskin, betul? Ini situasi dunia pada waktu Zulkarnain belum diutuskan. Dan kanak-kanak tidak berdosa dibunuh, sedangkan mak dan ayah mereka mukmin. Ini checkpoint kedua, betul? Iaitulah kanak-kanak tidak berdosa dibunuh, sedangkan mak ayah mereka mukmin. Ini situasi yang berlaku di atas muka bumi sebelum Zulkarnain diutuskan. Dan kebuluran di sana sini. Tiada yang mahu membantu kerana yang kaya mahu terus kaya, yang miskin dibiarkan papa kedana, dan yang sudah kaya raya akan memburu harta karun. Kalau nampak sahaja mereka akan curi, mereka akan ragut. Ini kan checkpoint ketiga kan? So latar belakang dunia yang dizalimi ini menyebabkan Allah mendatangkan penyelamat. Namanya adalah Zulkarnain. Maka sebab itu Zulkarnain pergi kepada 3 negara. Daripada timur ke barat, daripada barat naik ke utara. Dan itu kamu boleh baca ataupun selak balik kita punya diskusi pada bulan lepas. Jadi ia adalah bukan sekadar latar belakang Zulkarnain. Satu perkara yang bila saya renung panjang, ini pendapat saya, apabila cuba mencari hikmah kenapa kisah Musa dan Khidir sebelum kisah Zulkarnain.
Adik-adik, selepas surah Al-Kahfi surah apa? Ceteka. Bagus, surah Maryam. Dalam surah Maryam, ada cerita pasal ucapan seorang bayi ketika masih bayi. Dia berkata, saya akan diberikan barakah di mana-mana muka bumi saya pijak. Dan ucapan bayi ini adalah ucapan yang belum berlaku, di mana Nabi Allah Isa bin Maryam akan diutuskan sebagai penyelamat kepada umat Islam yang dirampas harta benda mereka oleh Fir'aun. Umat Islam yang telah membesarkan anak-anak mereka, tetapi anak-anak mereka mati dibunuh. Umat Islam yang beriman, tetapi mak dan ayah mereka meninggal dunia. Yatim piatu mereka, dan mak ayah itu menyembunyikan harta, dan harta itu sedang diburu juga oleh mereka yang zalim. Jadi, apabila surah Maryam berbicara mengenai penyelamat dunia, maka fahamlah kita cerita Zulkarnain bukan cerita yang telah berlaku. Bahkan Allah tidak memperincikan Zulkarnain. Adik-adik perasan tak? Allah tidak sebut secara terperinci nama sebenar Zulkarnain. Kerana dikatakan Zulkarnain bukan nama sebenar. Ia hanya gelaran. Kita tidak diberitahu kerana hikmah daripada Allah. Dia memerintah negara mana? Dia pergi ke negara mana? Dia hidup pada zaman Nabi mana? Semua asar-asar, riwayat-riwayat, rekod-rekod sejarah, yang tu kita boleh baca. Tetapi persoalannya, kenapa Quran daripada Allah yang maha mengetahui, Allah sendiri membuat keputusan untuk tidak menceritakan dengan terperinci tentang Zulkarnain, melainkan kualiti kepemimpinannya. Lalu saya memahaminya sebagai Zulkarnain bukan sekadar cerita sejarah. Ya benar, ia cerita sejarah, tetapi bila Allah yang bercerita, bukan manusia yang bercerita, maka Allah menjadikan cerita Zulkarnain sebagai cerita yang akan terus berulang. So jangan putus harapan. Apabila anda mahu penyelamat daripada langit turun, maka insya Allah Allah akan turunkan Zulkarnain untuk kita. Namanya mungkin bukan Zulkarnain, tetapi namanya Isa bin Maryam. Detik itu pasti akan berlaku. Tetapi soalan, macam mana nak gugurkan Nabi Isa dari langit kedua? Macam mana nak Nabi Isa itu turun menyelamatkan umat Islam di Rohingya, di Syria dan segala tempat yang kita sedang dizalimi? Maka anda perlu belajar sesuatu. Untuk mendapatkan penyelamat besar, anda sendiri perlu menjadi penyelamat kecil. Untuk Zulkarnain muncul, anda perlu menjadi Khidir. Kerana Khidir alaihi salam, dia menyelamatkan 2-3 orang miskin yang memiliki sebuah perahu. Khidir alaihi salam telah menyelamatkan 2 orang ibu dan ayah mukmin. Walaupun mereka mempunyai anak, tetapi anak itu kelak akan kafir dan melakukan zalim kepada mak dan ayah. So sebenarnya Khidir sedang menyelamatkan 2-3 orang. So dia disebut penyelamat kecil. Dan apa lagi Khidir buat? Dia menyelamatkan 2 orang anak yatim. So berapa jumlah ni semuanya? Rasanya tak sampai 10 orang. Betul? Atau kita boleh katakan 7 orang. Sebagaimana pemuda Al-Kahfi. Iaitulah 2 mak ayah mukmin, 2 anak yatim plus 3 orang yang memiliki perahu. Jadi, anda menyelamatkan 7 orang sahaja. Anda beri sedekah, anda beri bantuan kepada hanya 7 orang. Anda jangan meremehkan bantuan. Walau kepada sedikit orang yang anda sumbangkan. Kerana Allah memandang itu sebagai usaha yang besar. Ikhtiar anda, adik-adik mungkin kecewa bila adik-adik buat program contohnya, yang mana kita target 100, yang datang hanya 7 orang. Mana tak sedih? Tetapi jangan putus asa. Walaupun 7 orang, anda sampaikan materi atau kertas kerja, video yang menimbulkan kesan. Kerana Allah tidak pandang kepada natijah. Allah pandang kepada kesungguhan anda. Dan hanya kerana anda sampaikan sesuatu kepada 7 orang, anda tidak pernah mengetahui. Daripada 7 orang itu mungkin ada 1 orang yang akan menjadi mujadid di negeri China ni nanti. Siapa tahu? Yang akan mengislamkan China sebagaimana ia pernah diislamkan oleh Muaz bin Jabal dahulunya.
So daripada 100 orang tantah tak ada seorang, dan daripada 7 orang ada seorang mujaddid. Betapa besarnya pahala mengalir pada anda, kerana Allah akan datangkan mujaddid bukan kerana anda mempunyai ramai pengikut, tetapi kerana kesungguhan anda walaupun yang mengikuti anda adalah sejumlah yang kerdil. Jadi Khidir selamatkan jumlah yang kecil. Dia panggil circle of influence dia tak besar. Pemilik perahu, pemilik anak dan pemilik harta, iaitulah anak-anak yatim. Dan kerana usaha yang kerdil, Allah bantu umat ini dengan penyelamat yang lebih besar. Nampak tak? Nampak ke tidak? Nampak kan? Jadi ini antara yang dibongkar, yang disiasat oleh para alim ulama. Lalu kita katakan wallahu alam, mudah-mudahan ini menambah penghayatan. Okey. Tanpa membuang masa, saya nak bawa adik-adik kepada babak yang pertama. Untuk makluman adik-adik, kisah Musa dan Khidir ini boleh dibahagikan kepada 3 babak. Babak yang pertama adalah babak Musa bersama dengan anak muridnya. Babak yang kedua adalah babak Musa dengan Khidir. Dan babak yang ketiga adalah babak Musa diberikan penjelasan oleh Khidir tentang 3 hentian tadi. Jadi, apa yang berlaku dan pengajaran daripada babak yang pertama. Lalu kita bacakan terlebih dahulu ayat 60. Saya bacakan terjemahan sahaja untuk adik-adik nampak apa ceritanya. Dan ingatlah ketika Musa berkata kepada pemudanya, kepada muridnya, aku tidak akan berhenti berjalan sebelum aku sampai kepada pertemuan 2 laut, atau aku sanggup berjalan sepanjang masa tanpa henti. Setelah kedua-duanya sampai ke pertemuan 2 laut, mereka terlupa ikan yang mereka bawa telah meluncur masuk ke dalam laut. Ikan yang menjadi bekalan mereka untuk mereka makan apabila musafir telah hidup semula dan masuk ke dalam laut. Dan pada waktu ini mereka sedang tidur berehat. So bila orang tengah mamai ni, dia tak perasan apa depan mata dan dia mungkin menganggap itu mimpi. Lalu dia tidak memandang serius kepada peristiwa itu. Ini ayat 61. Boleh? Boleh? Okey, bagus. Ayat 62. Setelah kedua-duanya melewati jauh dari tempat mereka berehat tadi, yakni dari tempat ikan tadi telah hilang daripada bakul mereka. Ikan yang sepatutnya mati, hidup balik tadi, mereka sudah meninggalkan tempat itu. Lalu Musa menegur muridnya, bawa kemari makanan tadi. Kita sudah letih sangat kerana perjalanan kita ini. Ini menunjukkan di pertemuan 2 laut tadi, mereka berehat tidur. Tetapi mereka dah lapar ke belum? Belum. Mereka meneruskan perjalanan. Ini menunjukkan bekalan makanan mereka sangat terbatas. Ayat 63. Lalu muridnya berkata, dikatakan namanya Yusha' bin Nun, tetapi Quran tidak menyebut kerana hikmah. Tahukah kamu, yakni Musa, wahai guruku, ketika kita bersandar di batu tadi, aku terlupa nak beritahu kamu tentang ikan itu. Ikan apa? Ikan yang telah masuk semula ke dalam laut. Aku lupa menceritakannya kerana gangguan syaitan. Lalu ikan itu sebenarnya telah meluncur ke laut dengan cara yang aneh. Lalu, bila Musa mendengar, anak muridnya berkata, ikan telah meluncur masuk semula ke dalam laut dengan cara yang aneh. Kenapa aneh, adik-adik? Pertama, macam mana ikan keli kamu bawa tu hidup balik? Yang kedua, bukan setakat hidup balik, siap boleh cari dia punya U-turn, lalu masuk semula ke dalam laut. Dia boleh berjalan atas darat. Ikan apa ni? Ikan apa yang boleh pari-pari? Ini ikan apa ni? So, aneh di sini adalah daripada kematian kepada kehidupan dan daripada cara dia kembali, dia melompat dan berada semula di dalam lautan tersebut. Ayat 64. Lalu Musa berkata, itulah tempat yang kita cari.
mereka pun berbalik menyusuri jejak mereka semula. Okey, ini babak pertama. Adik-adik, renung sekejap dan kongsikan pada saya dalam bahasa mudah yang kamu mampu, iaitulah bahasa Cina, mengenai pengajaran daripada babak pertama. Gurau je. Okey, kamu rasa kan apa pelajaran daripada babak pertama? Kongsikan. Ada sesiapa? Saya nak cakap sikit yang daripada babak pertama ni, yang Nabi Musa dia cakap tak kira berapa jauh pun dia akan jalan untuk sampai ke tempat tu, pertemuan dua laut tu. Kiranya dia dah ada satu tujuan yang besar, which is macam kita dalam kehidupan kita kena ada satu matlamat. Lepas tu kenapa dia kata berapa jauh pun, berapa lama pun dia akan tetap akan jalan juga. Tu maksudnya dia mempunyai azam yang tinggi. Subhanallah. Yes. Cemerlang. Siapa tu? Helmi Ikhwan ya. Tak nampak wajah kamu. Ikhwan, jawapan kamu cemerlang. Kita pelajari sesuatu yang disebut sebagai komitmen, determination Musa untuk belajar dari seseorang guru yang lebih mursyid daripadanya, yang dia tidak mengetahui namanya dan tidak dia ketahui kelayakannya. Ini menunjukkan Musa tidak sombong, wahai Yahudi di Yathrib. Okay, kenapa saya mention Yahudi di Yathrib? Kerana depa ni lah yang beri jawapan untuk Quraisy. Quraisy kan pergi menghadap mereka. Uqbah bin Abi Mu'aid berdasarkan asbabun nuzul sanggup berjalan naik kuda ratusan kilometer ke Yathrib. Saya sebut Yathrib kerana Rasulullah belum sampai. Pergi tanya pendeta-pendeta Yahudi, di tempat kami Mekah ada seorang mengaku Rasul dan kami merasakan pengaruhnya semakin tersebar dan kami mempercayai bahawasanya dia berdusta. So bantu kami untuk menunjukkan dia adalah pendusta. Berikan kepada kami soalan-soalan yang boleh menunjukkan dia bukan Rasul. Lalu Yahudi di Yathrib, dan anda tahu Yahudi mereka punya kitab namanya Taurat. Dan anda tahu Taurat diturunkan kepada siapa? Tok guru Yahudi, yakni Musa alaihi salam. Lalu Allah subhanahu wa ta'ala menyebut Musa sanggup merendah diri, tidak sombong, dan sanggup mati demi mencari seorang Rasul yang jauh di sana dan belajar sesuatu daripadanya. Ini Musa, wahai Yahudi, Ahlul Kitab. Kamu bagaimana? Rasul diutuskan bukan di pertemuan dua laut. Seorang Rasul telah diutuskan di Makkah, dan dia adalah Rasul yang kami berikan rahmat, yang kami berikan ilmu daripada alam gaib tentang masa depan. Dan kenapa kamu sombong duduk kat Yathrib, tak pergi menghadap Rasul? Kerana Rasul ini telah menyampaikan jawapan kepada soalan kamu. Kamu kan minta Quraisy tanya Zulkarnain. Salah satu daripada 3 soalan yang dicadangkan oleh Yahudi adalah tanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengenai salah satunya adalah Zulkarnain. Dan Rasulullah di Makkah telah membacakan cerita Zulkarnain dalam suratul Kahf. Tetapi datang tak Yahudi dari Yathrib kepada Makkah? Tak datang, adik-adik. Ini menunjukkan Musa sombong atau mereka sombong? Yang sombong mereka. So mereka sebenarnya tidak mewarisi ajaran sebenar Musa alaihi salam. Mereka kata tokoh mereka Moses, tapi mereka pelawak. Moses sanggup belajar menjadi anak murid kepada seorang hamba Allah yang saleh, yang diberikan ilmu. Tiba-tiba Ahlul Kitab di Yathrib sombong dan ego. Kenapa? Mereka tak boleh terima ada Rasul selain daripada keturunan mereka. Mereka tak boleh terima ada Rasul dari keturunan Nabi Ismail. Mereka tak boleh terima seorang Rasul daripada bangsa Arab. Jadi boleh nampak kan apa tujuan kisah ni duduk dalam suratul Kahf? Kerana suratul Kahf ada kaitan dengan bantuan daripada Yahudi di Yathrib kepada musyrikin Quraisy. Boleh? Boleh nampak adik-adik? Ke berat sangat? Kalau berat sangat buat macam ni. Itu tanda saya kena bagi poin yang lebih mudah untuk adik-adik. Tetapi kalau ada adik perasan, Allah sebut pertemuan dua laut. Betul? Pertemuan dua laut ayat 60. Betul? Soalan, di manakah pertemuan dua laut ini?
muslimin yang sedang berada di atas tilam itu? Di mana lokasi pertemuan dua laut ini? Di mana? Dekat mana pertemuan dua laut ni? Laut Merah. Berani tu jawab tu. Yakin pula tu. Siapa tu? Helmi Ikhwan. Jawapannya adalah wallahu a'lam. Kamu jangan gelak tau. Sebab suratul Kahf memang ajar kamu daripada awal, qur rabbi a'lam. Bila ditanya berapa jumlah yang tidur dalam gua, Yahudi dengan yakin kata bla 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 bla, 5 orang yang ke-6 anjing, 7 orang yang ke-8 anjing, 3 orang yang ke-4 anjing. Allah ajar mukmin jangan terperangkap dengan soalan. Di mana pertemuan dua laut itu bukan soalan yang membangunkan tadabbur. Soalan yang sepatutnya adalah kenapa Allah tidak perincikan? Kerana pertama, untuk mengajar anda tawaduk pada Allah. Ada perkara saya tidak tahu, seperti lokasi tempat ini, maka katakan saja wallahu a'lam. Ya, adik kata tadi Laut Merah, tetapi selepas adik sebut Laut Merah, laut apa yang kedua? Mediterranean, Laut Merah. So Laut Merah, Laut Mediterranean, jawabnya Iskandariah lah kot. Orang panggil Ras Muhammad hari ini. Tetapi adik kena tunjukkan adab di hadapan Allah dengan berkata wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Allah lebih tahu. Tetapi sebenarnya, cuba tengok ayat 109. Surah Al-Kahf, surah yang sama. Ayat 109 surah Al-Kahf. Ada tak jumpa pasal laut? Jadi laut itu ada kaitan dengan kalam Allah kan? Kalam Allah kan? Ilmu Allah kan? Ayat 109 ini, qul law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi lanafidal bahr. Dan ayat tadi 60 majma'al bahar. Subahar dan bahar. Jadi kadang-kadang kan kita kena fahami perkataan dalam surah ini dengan ayat lain dalam surah yang sama. Di situ dia akan menyebabkan kita bertafakur. Okey, ayat 109 tu mengenai kalaulah satu lautan dijadikan dakwat untuk menulis pengetahuan Allah, untuk menulis tentang ilmu Allah, untuk menulis tentang apa yang dalam pengetahuan Allah, maka laut yang menjadi dakwat itu akan kering. Sedangkan belum lagi habis nak menulis mengenai ilmu Allah, nak mendokumentasikan pengetahuan Allah tentang sesuatu, seperti daun mana akan gugur di Beijing pada waktu ini. Semuanya dalam pengetahuan Allah, sudah ada dokumentasinya. Maka lautan dunia, dan anda sudah maklum laut hanya ada di bumi, tidak di planet lain, itu tidak cukup. Dan dalam surah yang lain, kalau didatangkan 7 kali ganda lautan sekalipun menjadi dakwat, masih tak cukup nak tulis tentang apa dalam pengetahuan Allah. Lalu sekarang, kembali pada ayat 60. Kenapa Allah sebut Majma'al Bahrain? Sedangkan kadang-kadang kalau kita fikir sekejap, kalau tak sebut pun tak ada masalah kan? Di mana Musa berkata, saya tidak akan berhenti berjalan sehinggalah saya bertemu dengan hamba tersebut. Tetapi bila Allah sebut Majma'al Bahrain, ini mengajar kita akan berlaku pertemuan dua individu di tempat ini. Ya, dia pertemuan dua laut, tetapi anda kena fikir lebih daripada itu. Akan berlaku di pertemuan dua laut ini dua orang individu yang Allah anugerahkan kepada mereka sesuatu yang namanya ilmu Allah. Allah kurniakan kepada Musa ilmu dari Alkitab, namanya Taurat, dan Allah kurniakan kepada Khidir ilmu ladunni, iaitu ilmu direct daripada Allah. So bila bertemu antara dua ilmu, satu daripada kitab Taurat
Dan Musa adalah pakar, Musa adalah maha guru alaihi salam, dengan Khidir alaihi salam yang juga Allah berikan ilmu. Kita kena faham sesuatu, ilmu yang Allah beri kepada Musa dan ilmu yang Allah beri kepada Khidir hanya setitis daripada air lautan ilmu Allah. So digambarkan pertemuan dua lautan bagi menggambarkan dua figura akan bertemu. Dua tokoh akan bertemu dan kedua-dua tokoh ini mewakili ilmu Allah yang maha luas. Satu namanya ilmu mastur ataupun ilmu Alkitab, dan satu lagi namanya ilmu ghaibiyat. Subhanallah. Boleh nampak Okey. Jadi pengajaran yang kedua saya terus kongsi dengan adik-adik mungkin kerana masa, nanti adik-adik boleh tambah. Saya nak adik-adik fikir sekejap, kenapa cerita Musa bertemu Khidir disebut sekali Musa membawa bersamanya seorang pemuda. Wa idza qala Musa li fatah, Musa berkata kepada muridnya. Kamu cuba jangan baca cepat sangat babak ni, kamu kena fikir sekejap. Kenapa Allah gambarkan Musa membawa bersama muridnya, mentinya, sedangkan dia mentor, dia ada menti, dia ada anak murid. Apa keperluan digambarkan Musa membawa anak muridnya bersama dalam musafir ini? Dan anda akan lihat nanti bila Musa bertemu dengan Khidir, ia adalah Musa dengan Khidir, dan tidak ada pula anak muridnya join bersama jadi bertiga. Ia hanya membabitkan Musa dan Khidir, seolah-olah Yusha' bin Nun atau anak muridnya telah ditinggalkan di pertemuan dua laut tadi sebelum mereka berdua bermusafir. Dan Musa membuat ucapan goodbye kepada Yusha' bin Nun, ini tarbiyah kamu, iaitu musafir dengan aku sama-sama, dan kau tak dapat join, iaitu pertemuan aku dengan Khidir. That's tarbiyah. That's tarbiyah. Subhanallah. Okey, soalan saya, kenapa Allah sebut perkataan li fatah? Dan dua kali Allah sebut, iaitu ayat 60, ayat 62. Apa penting pemuda? Fatah artinya pemuda, dan juga difahami sebagai murid yang bekerja dengan gurunya, atau pekerja yang bekerja dengan tuannya. Ini pun maksud fatah. Kita ambil dua-dua maksud. Pertama adalah pemuda, usianya belasan tahun. Yang kedua adalah berkhidmat kepada gurunya. Agak-agak kamu, kenapa penting dipaparkan bersama? Di dalam babak ini Musa tidak bersendirian. Muslimat pula, sila beri pendapat. Kenapa kena ada cerita pemuda bersama dengan Musa? Tak ada masalah pun kalau digambarkan Musa berjalan sendirian. Atau Musa memang berjalan dengan seorang pemuda, tetapi pemuda itu tidak perlu dimention dalam suratul Kahf. Apa keperluan? So di sinilah adik-adik, kalau kita baca daripada awal suratul Kahf, adik jumpa tak perkataan fityah? Adik jumpa tak cerita pemuda? Kalau adik-adik baca daripada awal suratul Kahf. So pertama adik-adik memahami, pemuda yang beriman, yang kental imannya seperti pemuda Al-Kahfi, dia perlu berguru. Seseorang yang berguru, belajar secara talaki ataupun belajar secara direct, bukan dengan Google, bukan dengan baca kitab je, tetapi dia mempunyai mursyid, dia melazimi pertemuan dengannya, dia bertemu berusrah berhalaqah dengannya, tidak berpada dengan membaca sahaja. Kekuatan spiritualnya lebih kukuh dari sekadar mendengar melalui YouTube, mendengar perkongsian dalam bentuk tidak bertemu. So bertemu lebih kuat daripada tidak bertemu. Pemuda Al-Kahfi, Allah gambarkan iman mereka kental. Ini permulaan suratul Kahf, cerita pasal pemuda. Dan penghujung suratul Kahf, yakni cerita Musa dan Khidir dan cerita Zulkarnain, tiba-tiba Allah mention bagaimana pemuda boleh jadi hebat seperti pemuda Al-Kahf, iaitulah jangan kamu membuang masa tidak berguru dengan orang-orang hebat yang Allah kurniakan kepada mereka ilmu dan rahmat Allah. So ambil kesempatan ini untuk belajar daripada para alim ulama yang ada bersama kamu. Sekiranya ada adik-adik
Sebab adik-adik berada di tempat yang bukan Jordan, bukan Mesir. Kalaulah adik-adik berada di bumi Anbiya tersebut, memang kita kena wajibkan pada diri kita bukan baca karya-karya Syekh Salah sahaja, tetapi berguru direct, mendengar sendiri, bertemu sendiri dengan syekh ataupun guru berkenaan. Kerana impak spiritual dia berbeza tau. Dia punya kekentalan jiwa, jati diri dia, kekukuhan iman dia lain. Seolah-olah pemuda-pemuda Al-Kahfi, mereka telah melazimi majlis ilmu, bertemu dengan penyampai kitab Allah secara sulit. Ada orang soleh yang mereka dekati, lalu ia telah menyebabkan pemuda-pemuda Al-Kahfi kental iman mereka sampai sanggup meninggalkan istana dan dunia kekufuran. Sebab itu ada tafsiran mengatakan pemuda Al-Kahfi adalah pemuda-pemuda yang belajar daripada Hawariyun yang diutuskan oleh Nabi Isa selepas Nabi Isa diangkat naik ke langit. So Hawariyun ini mengajar pemuda Al-Kahfi. So bila mereka talaki, impak spiritual mereka sangat kuat. Kalau sekadar baca ataupun mendengar tapi tidak bertemu. Tetapi wallahu alam kepada kesahihan kisah tersebut. Okey, nampak tak adik-adik? Walau satu perkataan di dalam Al-Quran, dia perlu direnung panjang. Okey. Dan tidak pelik kerana babak Musa bertemu Khidir, anda akan dapati dia adalah babak yang sebentar lagi ada cerita pasal anak-anak dan ada cerita pasal ayah mak. Adik-adik perasan tak pada checkpoint kedua? Ada cerita pasal anak yang punyai mak dan ayah, kan? Mak ayah beriman, anak nanti kafir, kata Khidir alaihi salam. Checkpoint ketiga, dua anak beriman, tapi mak ayah dah tak ada, tetapi mak dan ayah berjaya mewarisi iman. Checkpoint ketiga. Checkpoint kedua, mak ayah nanti tak berjaya mewariskan iman. Iman adalah, itu semua itulah yang kamu nyanyi tu. Jadi iman tidak boleh diwarisi di checkpoint yang kedua, iman berjaya diwarisi di checkpoint yang ketiga. It is a matter of parenting, education. Dia adalah soal kaderisasi, pendidikan. Maknanya apa adik-adik? Hidup di akhir zaman, anda kena serius untuk menyemai iman kepada anak-anak anda dan anak-anak murid anda. Jangan sekadar mengajar apa dalam silibus, tetapi membenihkan tauhid ke dalam hati sanubari mereka. Macam boleh faham? Jangan paksa adik-adik faham. Adik-adik kena kata, Ustaz belum faham. So, saya akan terangkan. Ya. Kemudian, apa lagi pengajaran daripada babak yang pertama? Apa lagi pengajaran daripada babak yang pertama? Tidak ada satu babak pun di babak yang pertama sia-sia. Adik-adik kena kata, tidak ada satu perkataan pun dalam babak yang pertama sia-sia. Setiap ayat memberi pengajaran. Sebagai contoh, ayat 63. Anda bertemu dengan perkataan syaitan. Macam, jumpa tak? Syaitan. Apa telah diperlakukan syaitan kepada murid Musa? Syaitan tidak mampu mendekati Musa, kan? Kerana Musa pada waktu ini Rasulullah, dia maksum. Tetapi pemuda yang mengikuti Musa, dia rasul ke tidak? Tidak dinyatakan kerasulannya. Jadi dia seperti kita. Kita bukan rasul, kita bukan nabi. Kita boleh diganggu oleh syaitan. Apa bentuk gangguan syaitan? Yang boleh dipelajari daripada ayat 63. Ceteka. Siswi, mana suara siswi? Apa yang syaitan boleh buat kepada kita berdasarkan ayat 63? Hasut. Ya? Menghasut kita sampai terlupa. Menyebabkan kita terlupa. Okey, menyebabkan anda terlupa. Soalan seterusnya, terlupa mengenai apa? Saya nampak tu. Dia berjalan. Oh, okey. Syaitan boleh menyebabkan anda lupa daripada mengingati peristiwa ikan masuk semula ke dalam laut. Habis tu, sekarang syaitan buat benda yang sama pada kamu. Syaitan menyebabkan kamu lupa yang ikan yang kamu masak tadi belum kamu angkat dan sekarang sudah hangus.
Adik-adik kena cuba sedaya upaya membaca sesuatu yang beyond textual. Adik-adik kena cuba memahami sesuatu makna daripada yang tersurat. Apa tersiratnya? So soalan saya, apa yang sebenarnya syaitan lakukan? Syaitan sangat tidak suka apabila anda berada di suatu tempat yang menyebabkan anda akan menjadi hamba Allah dan tidak menjadi hamba dia. Syaitan akan sedaya upaya menyebabkan anda terlupa destinasi sebenar anda adalah tempat di mana daripada mati anda hidup balik dan anda akan melihat keajaiban. Bukankah perkataan ajaib pada ayat 63? Di mana pemuda itu berkata, saya telah menyaksikan keajaiban dan inilah destinasi kita yang sebenar. Saya nak tanya adik-adik, Suratul Kahf bermula dengan cerita pasal syurga. Makithina fihi abadan, betul? Syurga penuh dengan keajaiban ke tidak? Penuh dengan keajaiban. Perkataan makithin, makithin sahaja menggambarkan tidak boleh lagi menunggu lama. Tak sabar mahukan nikmat seterusnya. Dan setiap nikmat yang datang, ahli syurga akan tercengang dan akan berkata, ajaibnya bagaimana ia boleh didatangkan sebelum kita berkata di mulut. Ia sudah ada depan mata. Syurga penuh dengan keajaiban dan ketakjuban. Dan syaitan akan buat anda lupa destinasi anda ini, di mana tempat anda akan mati hidup balik seperti ikan tadi mati hidup balik. Dan di situ anda akan mengenal satu perkara, untuk ke syurga anda perlu jadi benar-benar hamba Allah. Syaitan akan gagalkan anda. Sebagaimana dia pernah menggagalkan siapa? Dia tidak muncul dalam bentuk menakutkan. Dia hanya menyebabkan ayah kita terlupa, mak kita terlupa, Adam dan Hawa terlupa. Sebenarnya mendekati pohon ini pun Allah larang. Apatah lagi memakan buah daripada pohon ini. So terlupa adalah kejayaan syaitan. Lalu apa berlaku kepada Adam? Apabila dia termakan, dia kembali bertaubat kan? Allah murka tak pada Adam? Tidak. Tetapi iblis, bila dia tidak sujud pada Adam, Allah murka tak? Kenapa Allah murka sedangkan Adam Allah tidak murka? Kerana Adam Allah sayang, Allah tidak murka walaupun dia melakukan kesilapan kerana Adam bertaubat. Iblis, Allah murka kerana dia juga melakukan kesilapan, tidak sujud kepada Adam alaihissalam yang diperintahkan Allah, dan dia tidak bertaubat. Bahkan dia sombong dan ego untuk berkata, aku daripada api, dia daripada tanah. Lalu mengapa aku perlu sembah dia? Dia memprotes sedangkan Allah Maha Bijaksana dalam penciptaan. So belajar daripada Adam, Adam kembali bertaubat. Fatalaqa Adam min Rabbih kalimat. Adam bertaubat lalu Allah akhirnya memberikan kembali kepadanya kemuliaan walaupun dia telah diturunkan ke syurga, dari syurga. Okey, nampak tak Adam telah kembali ke syurga walaupun dia berada di dunia dengan taubat? Nabi Allah Adam insya-Allah akan kembali ke syurga kerana taubat. Dan mana-mana anak-anak Adam, apabila dia melakukan satu perkara yang terlanjur, kerana dia terlupa, wa ma ansanihu illa syaitanu an adhkurah, kerana syaitan telah menyebabkan dia terlupa perjanjian dia kepada Allah. Adik-adik saya nak tanya, masa bila kamu berjanji pada Allah? Masa kamu baca 17 kali suratul Fatihah. Itu sebenarnya perjanjian kamu dengan Allah, di mana kamu kata iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, aku berjanji untuk menjadi hamba-Mu. Tiba-tiba lepas daripada salat, kita melakukan perkara mungkar. Ini menunjukkan kita langgar perjanjian. Kita akan dimurkai Allah ke tidak? Kita sepatutnya dimurkai Allah. Tetapi sekiranya kita beristighfar dan bertaubat, kita kembali berada dalam laluan untuk ke syurga dan bukan ke neraka dengan taubat. Taubat artinya kembali. Perhatikan ayat 64. Musa kembali tak mengikut jejak ke destinasi asal? Kembali. So Allah gambarkan dengan perkataan fartadda. Kedua-duanya kembali mengikut jejak-jejak mereka yang ada di situ. Dan menarik ya, Allah guna perkataan qasasa.
Anda pernah dengar tak kisah-kisah Al-Quran? Anda pernah dengar tak cerita? Dalam Quran ada 1/4 cerita. Qasasa, ada suratul Qasas, penuh dengan cerita Nabi Musa. Maknanya cerita daripada masa lampau. Anda tahu apa fungsi cerita ini? Apa penting cerita Nabi Musa? Kerana cerita Nabi Musa, cerita orang yang membunuh dengan tidak sengaja pegawai Fir'aun, dia bertaubat ke tidak? Dia bertaubat. Nabi Adam adalah juga qasasa. Nabi Adam juga adalah cerita. Dia cerita pasal melakukan dosa, memakan daripada pohon yang terlarang, tetapi bertaubat ke tidak? Bertaubat. Okey, apa lagi qasasa? Cerita Nabi Ayub. Cerita Nabi Ayub, Allah ujinya dengan kesakitan dan kehilangan anak harta. Apa ucapan Nabi Ayub yang dia rakamkan dalam surah Sad? Ucapan taubat. Bila dia berucap taubat dan dia memohon kepada Allah untuk mengasihinya, Allah kembalikan kepadanya apa yang hilang daripadanya. So cerita Nabi Daud, cerita Nabi Sulaiman, adik-adik belik surah Sad, semua cerita para anbiya dalam surah Sad dan beberapa surah yang lain menggambarkan Rasul apabila merasakan mereka melakukan silap, mereka bertaubat pada Allah sedangkan mereka maksum. Tetapi mereka merasakan mereka bersalah. Nabi Ibrahim, lepas dia bina Kaabah, anda tahu apa doa dia? Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Dia pun rasa dia tak buat sehabis baik pembinaan Kaabah. Lalu dia bertaubat pada Allah dan Allah beri kemuliaan. So, qasasa juga bermakna kisah-kisah orang-orang yang bertaubat, yang mereka ini kerana taubat mereka kembali ke destinasi asal mereka, insya-Allah syurga. Sebab tu dalam Fatihah adik-adik baca satu ayat yang mana dalam ayat surah Al-Fatihah itu ia membabitkan kisah orang-orang yang diberikan nikmat dan mereka adalah para anbiya. Apa ayat itu? Siratal ladina an'amta alaihim. An'amta alaihim maknanya kisah-kisah orang-orang yang Allah beri nikmat kepada mereka. Nikmat apa? Nikmat menyedari kesalahan itu telah berlaku lalu mereka bertaubat. Subhanallah. Inilah babak yang pertama. Okey. Kita ada lebih kurang 20 minit lagi. Ada soalan tak sebelum kita berakhir dengan babak yang kedua dan ketiga? Ada soalan mengenai babak yang pertama? Tak ada? Okey, kalau tak ada, kita lihat babak yang kedua daripada ayat 65 sehinggalah kepada ayat 78. Panjang ya, sebab ini adalah cerita yang paling utama. Ayat 65, boleh? Lalu mereka berdua bertemu seorang hamba dari sisi kami yang kami beri rahmat dan kami berikan ilmu secara langsung kepadanya. Lalu Musa berkata kepadanya, bolehkah saya mengikutimu supaya kamu dapat mengajarkan kepada saya ilmu yang telah engkau diberikan? Lalu dia, yakni Khidir, berkata, engkau tidak akan sekali-kali sabar untuk mengikuti saya. Bagaimana engkau, yakni Musa, akan sabar tentang sesuatu yang kau tidak ketahui? Musa menjawab, insya-Allah, insya-Allah. Kamu, wahai Khidir, akan mendapati saya orang yang bersabar dan saya tidak akan membantah sedikit pun segala perkara yang kamu lakukan. Lalu Khidir berkata, beginilah. Jika engkau mahu mengikutiku, engkau jangan sekali-kali bertanya atau mempersoal perbuatanku. Lalu kedua-duanya berjalan menyusuri pantai. Ketika kedua-duanya naiki perahu, Khidir membocorkannya. Lalu Musa berkata, engkau bocorkan perahu supaya engkau dapat tenggelamkan penumpangnya, engkau benar-benar telah melakukan kesalahan yang berat.
Mereka menumpangkan kita dengan percuma tiada bayaran. Dan ini cara kamu membalas pemberian mereka. Lalu Khidir berkata, bukankah aku sudah berkata, kamu tidak akan sanggup bersabar bila bersama denganku? Musa berkata, jangan engkau cepat-cepat menghukum aku kerana aku telah terlupa dengan janjiku. Dan jangan kau bebankan aku dengan suatu kesulitan dalam urusanku untuk bersama dengan kamu. Lalu mereka berjalan lagi sehinggalah kedua-duanya bertemu dengan seorang gulaman, anak kecil. Bukan fatan ya. Gulam ni dia lebih kecil daripada fatan. Lalu Khidir, yakni dia, membunuhnya. Faqatalah. Apa lagi Musa adik-adik? Musa pun respon. Mengapa engkau membunuh anak kecil yang masih zakiyah? Yang masih lagi suci, bersih, yakni tiada sebab untuk engkau bunuh. Engkau benar-benar telah melakukan bukan sekadar suatu kesalahan, bahkan kau melakukan perbuatan yang sangat dicela oleh syarak. Adik-adik ingat tak kisah Musa? Dia bunuh dengan tidak sengaja. Dia tumbuk je tapi menyebabkan kematian pegawai Fir'aun. Ingat tak dalam suratul Qasas? Dan dia punyalah rasa bersalah. Dan dikatakan dia terus beruzlah, menyesali perbuatan, padahal dia tak sengaja. Dia tak sengaja. Dia berniat nak tumbuk, nak menghalang daripada dia bantai Bani Israel. Itu pegawai Fir'aun pun dia rasa bersalah, sampai beruzlah bermalam-malam. Ni kanak-kanak tidak berdosa, apatah lagi perasaan Musa. So surah Al-Qasas dia sudah berlalu sebelum suratul Kahf. Saya tidak ingatlah surah Al-Qasas surah yang keberapa. Tetapi surah Al-Qasas sudah melukis pada anda karakter Musa. Musa tak boleh ada benda mungkar. Dan Musa merasakan ini bukan perbuatan yang boleh dikompromi. Ini perbuatan mungkar. Ini bukan tarbiyah yang menyebabkan saya diutuskan kepada kamu. So dia telah berkata dan mempersoal. Lalu apa kata Khidir? Musa, telah kukatakan kepada kamu dan bukan pada orang lain bahawa kamu memang tidak akan mampu bersabar dengan saya. Lalu Musa berkata, Allahu Akbar. Maafkan saya Tuan Guru. Jika kali ini aku bertanya kepada kamu lagi tentang sesuatu atau mempersoal perbuatanmu, maka jangan lagi kau benarkan saya menyertaimu. Walaupun saya mungkin nak lagi sertai kamu, saya tidak mahu berpisah dengan kamu walaupun ada 10 checkpoint, tetapi saya harap kamu yang membatalkan kedatangan saya. Fala tusahibni. Kamu kena gunakan kuasa kamu untuk membuang saya daripada kelas kamu. Sebab kalau ikut hati, saya nak terus duduk dalam kelas ni. Walaupun saya menghadapi kesusahan dalam kelas ni, tetapi kamu bukan calang-calang guru. Saya mahu terus belajar daripada kamu. Tetapi kerana kelemahan saya, kamu kena putuskan la tusahibni. Jangan biarkan saya masuk lagi ke dalam musafir kamu. Sesungguhnya saya sudah cukup alasan untuk dipisahkan daripada kamu. Lalu kedua-duanya berjalan lagi sampailah kepada sebuah qaryah. Kedua-duanya meminta makanan tetapi penduduk tersebut enggan memberikan makanan. Lalu kedua-duanya menemui sebuah rumah yang dinding rumahnya hampir roboh. Lalu Khidir berusaha membanting tulang. Keringat mengalir di sana sini, berpeluh sedangkan kedua-duanya lapar dan dahaga. Lalu Musa, dia bukan mempersoal. Sebagaimana 2 checkpoint sebelumnya, Musa hanya terlepas cakap, Tuan Guru, apa kata ambil upah? Ini bukan mempersoal. Dia tak macam 2 checkpoint sebelumnya. Tetapi sekadar terlepas cakap pun sudah dianggap tidak bersetuju secara total dengan apa yang dilakukan oleh Khidir. Seolah-olah apa yang dilakukan Khidir tidak lengkap dan Musa mahu melengkapkannya. Lalu kata Khidir, minta maaf Musa, ini adalah detik kita berpisah. Walaupun aku faham kau tidak berniat untuk mempersoal, tetapi bertanya sahaja, mencadangkan sekalipun,
aku lebih layak untuk mengambil upah sekiranya aku diperintahkan untuk melakukan sedemikian. Lalu aku akan ceritakan pada kamu sekarang apa yang sebenarnya kamu tidak boleh bersabar dalam 3 hentian tadi. Okey. Apa pengajaran? Nanti kita sambunglah lagi ya di babak yang ketiga. Kita akan tamatkan untuk babak yang kedua. Adik-adik, anda rasa apa pengajaran daripada peristiwa ini? Tak menuntut ilmu ni kita kena bersabar. Subhanallah. Untuk menuntut ilmu, seseorang itu memerlukan kesabaran. Apa itu sabar? Menahan diri daripada makan dan minum dari terbit matahari hingga terbenam matahari. Itu namanya puasa. Dan puasa memang mendidik sabar. Kenapa ya? Kalau anda tidak makan, tidak minum, kerana rumah sewa anda dah tak ada Maggi, dah tak ada minuman, itu bukan puasa. Itu kebuluran. Puasa adalah apabila ada air, ada makanan depan mata, anda memilih untuk tidak menyentuhinya hanya kerana lillahi ta'ala. Inni sa'im. Ini dia nama puasa. Ini namanya sabar. Anda ada pilihan untuk berkata dengan perkataan kurang baik, tetapi anda memilih untuk tidak berkata. Ini makna sabar. Okey, sebelum suratul Kahf, kalau anda perhatikan mushaf, ada surah Yusuf. Saya tak ingatlah surah Yusuf surah ke-12 kalau tak silap. Ini surah yang ke-18. Surah Yusuf, anda belajar sesuatu disebut sebagai sabar yang sebenar, namanya sabar yang indah. Fasabrun jamil. Sebut ramai-ramai. Fasabrun jamil. Sabar yang indah. Dalam bahasa Cina apa dia? Cini. Ha? Sabar yang indah. Dalam bahasa Cina. Kailan ikan masin. Okeylah. Itu maksud sabar yang indah. Kailan ikan masin. Okeylah. Adik-adik. Sabar yang dikehendaki oleh Allah adalah sabar Nabi Yusuf dan Nabi Yaqub. Iaitulah sabar yang jamil, sabar yang indah. Ini antara babak yang mengajar anda apa makna sabar yang indah. Surah saling melengkapkan surah. Ayat saling mentafsirkan ayat. Sabar yang indah berdasarkan pengamatan saya pada babak Musa dan Khidir ada 2 ciri. Ciri yang pertama, bila anda diuji, daripada detik pertama anda diuji, anda tidak mengeluarkan kata-kata yang tidak baik mengenai Allah atau mengenai orang lain, hamba Allah. Yang keluar daripada mulut anda adalah perkataan yang baik, iaitulah lan yusibana illa ma kataballahu lana, atau inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, atau Allahu akbar, atau astaghfirullah, atau subhanallah, masya Allah. Tetapi bila anda diuji Allah dengan musibah kesihatan, musibah kawan serumah sewa tak nak bagi duit sewa, ataupun pencuri Maggi bertebaran, atau seumpama dengannya, bila anda diuji dengan musibah berkenaan, tolong jangan keluarkan perkataan yang menunjukkan anda tidak redha. Anda tidak redha. Anda perasan tak Khidir pesan apa pada Musa? Tak. Anda kata Khidir pesan pada Musa sabar. Salah. Khidir kata Musa, kau memang tak boleh sabar, tapi pesan dia apa? Ayat 70. Ayat 70. Dia tak suruh Musa, bila engkau ikut saya, tolong sabar. Khidir beritahu, Khidir membimbing sabar akan berlaku bila langkah pertamanya adalah jangan keluarkan suara yang berunsur pertikaian, soalan. Kenapa saya? Kenapa tidak orang lain? Kenapa saya yang diuji begini? Kenapa kamu sanggup buat begini pada saya?
Ini adalah ucapan-ucapan yang menunjukkan anda tidak bersabar dengan kesabaran yang indah. Anda adalah sabar orang Melayu. Sabar je lah. Kau pun sama perangai. Sabar je lah. Itu sabar orang Melayu. Sabar yang indah adalah sabar Nabi Khidir pesan kepada Musa, la tas'alni an syai'in hatta uhditha laka minhu dhikra. Jangan berkata dan bertanya selagi tidak datang kepadamu hikmah dan penjelasan. So, ciri yang kedua selepas ciri pertama sabar yang indah adalah apabila anda percaya Allah ada sebab pada apa yang berlaku. Contoh ya, bila saya pergi Sepanyol minggu lepas, Allah takdirkan saya, isteri, anak 6 tahun dan anak yang kedua 3 tahun dipisahkan seat oleh pihak Emirates di Madrid. Lalu kita merayu, kenapa buat macam ni? Dalam hati kamu ni tak ada anak ke apa? Budak 3 tahun nak duduk sekali dengan orang lain yang belum tentu orang jamaah kita, maknanya jamaah yang saya bawa pergi ke Sepanyol 36 orang. Di mana logik? Kamu bolehlah kata pada saya, bincanglah dengan you punya grup untuk duduk sekali. You boleh susun benda ni dalam seat. Anda boleh susun benda ni. Jadi masa kita bertekak dengan dia tu, kita cuba jaga daripada menuturkan perkataan-perkataan yang menunjukkan seolah-olah kita bukan setakat tak puas hati dengan pegawai tu, kita tak puas hati dengan Allah. Na'udzubillah. Kita kena perjuangkan hak kita sebagaimana Nabi Yusuf memperjuangkan haknya bila diganggu oleh Zulaikha. Dia kata, hiya rawattani. Dia yang cuba goda saya. So, kita perjuangkan hak kita, iaitu hak untuk disatukan kerusi 4 baris kerana kami 36 orang, kamu boleh susun kat mana-mana. Tiba-tiba dia tidak melakukan sedemikian. Dia melakukan kezaliman kepada customer. Tetapi bila dia tetap begitu dan berpendirian begitu, walaupun saya mengancamkan, saya menunjukkan unsur-unsur ancaman daripada langit kepada dia, tetapi di akhirnya saya tidak boleh pasrah, saya kena redha. Apa beza pasrah dan redha? Tengok Ombak Rindu kamu akan faham. Pasrah adalah nak buat macam mana? Nak buat macam mana? Itu cara fikir orang pasrah. Tetapi radina billahi rabba. Redha artinya apa? Dia percaya mesti ada penjelasan pada apa yang berlaku. Mesti ada sebab daripada Allah kenapa saya dan anak-anak kena pisah. Rupanya Allah nak ajar. Baru nampak hikmah. Dan saya tidak perlu huraikan apakah hikmah yang menyebabkan flight saya daripada Madrid ke Dubai dan Dubai balik ke LA. Alhamdulillah, selepas perjuangan jihad di atas kapal terbang, merayu tempat duduk kepada mereka yang duduk di sebelah kiri dan kanan kita orang. Jadi terlalu banyak perkara yang saya pelajari yang tidak perlu saya ungkapkan di sini, dan seolah-olah itulah penjelasan daripada Khidir kepada saya. Jadi anda kena ada 2 unsur ini. Pertama, jaga mulut. Yang kedua, yakin satu hari nanti ada hikmah daripada Allah. Anda mungkin tidak suka kenapa anda ditaklifkan menjadi presiden yang dipertua Persatuan Mahasiswa Islam Cina contohnya. Ataupun anda diberikan jawatan sebagai pengerusi kepada usrah Skype. Kenapa saya? Kenapa aku, Helmi? Kenapa tidak orang lain? Kenapa kami dah sewa satu tempat tiba-tiba dibatalkan saat akhir? Ya, anda kena perjuangkan hak anda, tetapi jaga mulut. Dan yang kedua, jaga prasangka. Kerana Musa alaihissalam dipesan begitu, lalu Khidir mendefinisikannya sebagai sabar, sabar, sabar. 3 kali sabar, ayat 67, ayat 69, ayat 72. It is all how to define sabar. Okay? Yang kedua, daripada babak ini, kita pelajari hidup ini memang untuk diuji. Hidup kita memang untuk diuji. Okey, saya bagi perumpamaan mudah. Adik-adik akan masuk peperiksaan. Adik-adik pernah tengok tak satu cerita pasal dia hafal jawapan soalan objektif, dan bila masuk ke dalam peperiksaan dia skor dan dia bantu kawan-kawan dia. Cerita apa entah? Adalah ceritanya tu. So
Anda nak masuk ke Dewan Peperiksaan dan anda sudah tahu jawapan. Peperiksaannkah itu? Itu bukan. Itu bukan ujian. Okey, sekarang tengah azan. Saya tak berhenti sebab saya memahami ilmu adalah wajib dan menjawab mendengar azan adalah sunat. So kita utamakan yang fardu dan kita pun nak tamat 4.30 dan saya pun nak terus tunaikan solat asar sebentar lagi. So kita teruskan boleh ya? Okey. Jadi ujian adalah apabila anda masuk ke dalam Dewan Peperiksaan, anda tidak ada pengetahuan tentang jawapan yang sebenar. Dan anda tidak diumumkan keputusan pada hari anda menduduki peperiksaan. Ia mungkin mengambil masa. Okey, dalam konteks cerita Nabi Musa dan Khidir, di mana makna hidup ini untuk diuji? Adakah sebelum sampai kepada setiap checkpoint, Khidir ada melakukan briefing? Musa, kita akan naik kapal tau dan saya akan pecahkan kapal tu. You just need to get ready. Yang sebenarnya saya sedang menyelamatkan kapal ini daripada raja yang zalim. Kalau itu diberitahu di briefing lebih awal, akan berlaku ujiankah pada Musa? Nak ujian apa? Alah, relax lah. Dia ni nak selamatkan sebenarnya perahu ini dan siap buat pengumuman lagi atas kapal. Tuan-tuan, puan-puan, jangan risau, jangan bimbang, jangan sampai buruk. Sebenarnya kami nak menyelamatkan kapal kamu daripada dirampas Firaun. Oh, begitu ke? Kami tak nampak pun. You just need to believe. Jadi, dia tak jadi ujian kalau begitu. Okey, ada tak checkpoint kedua? Musa, checkpoint kedua ni lebih kronik tau. Just aku nak kau ready, aku akan bunuh someone. Oh, okey. Aku akan bersedia dan aku tak nak tengok lah kalau boleh. Kalau itu yang berlaku, dia bukan ujian untuk Musa. Jadi, ujian adalah anda tidak diberitahu hakikat sebenar kepada sesuatu yang berlaku. Anda tidak diberitahu jawapan yang sebenar kepada sesuatu persoalan yang bermain dalam fikiran anda. Anda dibiarkan begitu, anda dibiarkan blur, tertanya-tanya. Dan Khidir, adik-adik tengok cerita ni, adakah Khidir selepas Musa diuji, di checkpoint itu Khidir terus beri penjelasan? Tak. Khidir menyebabkan Musa terus tertanya-tanya dan menambah pertanyaannya. Checkpoint kedua bila dia sampai, yang checkpoint pertama tak selesai lagi persoalan dia, tambah pula persoalan kedua. Pergi checkpoint ketiga, persoalan ketiga belum lagi terjawab, bertambah pula dengan pertanyaan dari checkpoint kedua dan pertama. Jadi di sini dia mengajar anda, hidup kita memang Allah takkan beritahu apa tujuan dan apa natijah dari sesuatu kebaikan yang berlaku atau keburukan yang berlaku. Allah Subhanahu wa taala, okey, saya bawakan cerita untuk lebih mudah faham. Nabi Allah Ibrahim dalam mimpi dia melihat anaknya disembelih, kan? Betul tak? Dan ada ulama berkata, mimpi itu sebenarnya mimpi yang tidak full version. Kerana kalau mimpi yang full version, dalam mimpi itu juga Ibrahim akan menyaksikan anaknya tidak jadi sembelih dan akan ditukar kepada kibas. Dan dalam mimpi itu juga Ibrahim akan melihat Ismail akan dapat adik namanya Ishak. Soalan, kenapa tak berikan saja mimpi full version kepada Nabi Allah Ibrahim alaihissalam? Sebab kalau mimpi full version dah turun, and then ayah sudah bawa anak untuk pergi sembelih, di mana ujiannya? Kerana ayah akan yakin, bahkan mungkin berkata pada anak, just relax, nanti akan datang perintah, di mana tak jadi pun. Ini bukan prank. Ujian daripada Allah adalah kebaikan yang anda buat, anda tidak melihat natijahnya. Keburukan yang menimpa anda, anda tidak dapat melihat kebaikannya. Jadi inilah tujuan kita hidup, di mana kita tidak mengetahui apa hikmah
yang berlaku. Kita kena sabar sehinggalah Allah Subhanahu wa taala akhirnya memberi penjelasan sebagaimana Khidir akhirnya memberi penjelasan hikmah kepada apa yang berlaku. Just musafir je di atas muka bumi Allah ni dengan tenang, hidup dengan tenang. Kalau ada ujian, just percaya kalau Allah tak beri hikmah sekalipun di dunia, Allah pasti mengganjari saya dengan syurga. Semua yang berlaku ini bukan sia-sia. Ia adalah perencanaan Allah untuk membawa saya kembali ke syurga. Jadi adik-adik, banyak lagi perkara yang saya mahu kongsikan insya-Allah, tetapi kita nak berdiskusi dan bersoal jawab kalau boleh, kerana jam sudah pukul 4.30 dan saya rasa kita ada lagi beberapa perkara yang menarik tentang babak kedua dan babak yang ketiga, lalu kita sambung pada usrah yang akan datang insya-Allah. Jadi sudah 1 jam setengah kita berusrah. Silakan kalau adik-adik ada soalan mengenai apa-apa sahaja tentang suratul Kahf ataupun babak Musa bertemu dengan Khidir. Saya wajibkan 2 soalan and then baru kita tasbih kafarah. Ustaz, saya nak tanya ni. Siapa yang tanya tu? Ikhwan. Ikhwan, mana kamu? Okey. Saya ada baca satu buku, dia kata pengajaran daripada kisah Nabi Musa dan Nabi Khidir ni adalah tentang kesabaran, asbab dan keputusan. Tapi saya tak faham. Boleh tak Ustaz terangkan? Saya pun tak faham apa yang kamu cakap. Buku itu memberitahu apa yang berlaku antara Musa dan Khidir adalah asbab dan asbab, kesabaran dan keputusan. Okey. 3 perkataan telah kamu keluarkan. Pertama, kesabaran. Yang kedua adalah asbab. Yang ketiga adalah keputusan. Mari kita cantumkan 3 perkataan ini. Wallahu a'lam. Anda akan mampu untuk bersabar apabila anda boleh membezakan antara asbab dan musabbab. Contoh, anda dihumban ke dalam telaga. Umur anda 12 tahun. Dan yang menjatuhkan anda adalah saudara-saudara anda sendiri, adik-beradik anda. Dan dibiarkan anda mati perlahan-lahan di dalam perigi tersebut. Dan baju anda pula telah dikeluarkan oleh mereka. Dan depan mata anda mereka melumurkan darah serigala. Dan mereka beritahu, kami akan beritahu ayah yang kamu telah dimakan serigala. Apa perasaan anda? Apa yang akan keluar daripada mulut anda kepada saudara-saudara anda? Apakah anda boleh bersangka baik kepada Allah pada waktu ini? Adik-adik, peristiwa ini adalah peristiwa besar. Kerana peristiwa ini telah menyebabkan Bani Israel muncul di Mesir dan Musa diutuskan. Kalaulah Nabi Yusuf tidak dihumban ke dalam telaga oleh saudara-saudaranya, Bani Israel tak akan muncul berkembang di dalam negara Mesir. Kalaulah budak 12 tahun ini tidak dihumban oleh saudara-saudaranya ke dalam telaga, apa yang Yusuf mimpi tidak akan berlaku. Jadi, Yusuf tidak mengeluarkan kata-kata kesat dan Yusuf bersangka baik. Fasabrun jamil ayahnya telah dipraktikkan oleh anaknya. So, keputusan berlaku di mana 30 tahun selepas dijatuhkan ke dalam telaga, Yusuf bertemu semula dengan mereka yang menjatuhkannya ke dalam telaga. Dan ketika itu, Yusuf bukan lagi berada di bawah telaga, tetapi Yusuf berada di atas singgasana, dan yang berada di bawah adalah saudara-saudaranya. Dan Yusuf berkata, hari ini saya maafkan kamu dan saya akan mendoakan kamu supaya Allah menerima taubat kamu. Lalu saudara-saudaranya berubah
dan bertaubat kerana akhlak Nabi Allah Yusuf alaihissalam. Dan daripada 12 orang anak-anak Nabi Yaqub inilah lahirnya 12 kabilah Bani Israel, dan daripada kabilah Bani Israel inilah majoriti para anbiya diutuskan, dilahirkan. Subhanallah adik-adik, besar peristiwa di dalam surah Yusuf ini. Jadi kesimpulannya, anda faham yang anda diuji Allah, bukan oleh saudara-saudara anda. Mereka hanya asbab. Musabbabnya adalah Allah. Allah ada perencanaan. Nothing happened by accident. Everything was well planned by Allah. Today, ataupun bak kata Master Ogwe, yesterday is history, tomorrow is mystery, but today is a gift. So hargailah nikmat yang Allah kurniakan sekarang, dan jangan terlalu kecewa kerana belum mendapat sesuatu yang orang lain telah memperolehinya. Just hargai apa yang Allah beri pada kamu, kerana itu akan menyebabkan kamu ada kemampuan untuk bersabar. Ya. Jadi saya tak tahulah menjawab soalan kamu ke tidak, tetapi sekurang-kurangnya itu nilai tambahlah untuk apa yang kita katakan tadi, sabar, asbab, keputusan. Okey, ada lagi yang terakhir? Ustaz. Waalaikumsalam. Siapa tu? Siapa nama? Kan contoh kita ada, okey, kita Siapa nama? Nama-nama. Oh, nama Acong. Saidram. Okey. Dah. Allah SWT. Contoh, okey, kita ada dua pihak. Contoh kita ambil kisah Nabi Yusuf lah. Seorang jatuhkan Nabi Yusuf. Okey, satu orang tu Yusuf yang dijatuhkan, seorang lagi tu yang menjatuhkan dia kan, adik-adik dah. Contoh kita ambil seorang je. Kalau kita kat Yusuf, kita akan cakap, okey, ni Allah yang nak uji aku ni, jatuhkan. Tapi kalau kita di pihak yang menjatuhkan tu, macam nak cakap, kita ni macam mana nak kata, Allah yang suruh aku jatuhkan dia untuk nanti kita nak fikir sebenarnya mana nak cakap. Adakah soalan kamu adalah yang menjatuhkan saya ke dalam telaga ini adalah Allah, bukan saudara-saudara saya? Tak, untuk pihak Nabi Yusuf dia boleh cakap, okey, Allah yang nak jatuhkan aku, okey, aku kena sabar. Tapi untuk pihak adik-adik Nabi Yusuf yang menjatuhkan dia tu, dia boleh cakap, oh, kita tahu Allah yang suruh aku jatuhkan dia orang ni, so jatuhkanlah. Okey, macam ni. Saya faham. Mudah-mudahan saya faham. Seorang berkata, saya ni dah berubah. Saya dah solat, puasa, I'm doing my best. Tetapi saya rasa saya terlanjur juga akhirnya, dan saya rasa saya tak boleh jadi baik lah, sebab mungkin Allah dah tempatkan saya di neraka walaupun saya cuba jadi baik. Dah Allah Maha Berkuasa, dia menetapkan saya, menetapkan kita syurga neraka, habuan masing-masing. So kalau Allah dah tetapkan saya kat neraka, walaupun saya cuba jadi baik, saya tetap ke neraka. Jadi apa tujuan saya hidup kalau begini? Orang macam ni kalau kamu dengar, kamu pergi pada dia, kamu tampar dia. Dan bila dia marah kamu, kenapa kamu tampar, kamu tanya dia balik, bukankah Allah telah mentakdirkan kamu kena tampar? So janganlah marah. Jadi ini jawapan pantas kepada akidah Jabariyah. Jabariyah adalah, sebenarnya apa yang berlaku ni adalah semuanya ketentuan Allah, okey? Saya tampar kamu, saya jatuhkan kamu, dia semua perbuatan Allah. Na'udzubillah. Quran mendidik kita, perkara baik sandarkan pada Allah, perkara buruk jangan disandarkan pada Allah. Kerana perkara buruk adalah kerana kita, perbuatan kita yang memilih untuk melakukan perbuatan jahat. Lalu saudara-saudara Yusuf yang ada pada hari ini, saya tak kata saudara-saudara Yusuf pada zaman Nabi Yusuf, sebab dalam Quran memang tak cerita, mereka kata macam tu.
Depa tak habaq. Sebenarnya kami nak jatuhkan kamu ni ketentuan Allah. Depa memang tak habaq macam tu lah. Tetapi yang jelas, ada kemungkinan saudara-saudara Yusuf yang cemburu, yang khianat akan berkata, saya penjarakan kamu. Semua ni ketentuan Allah. Tak. Perbuatan buruk yang kamu lakukan, Allah pertanggungjawabkan di akhirat nanti. Kamu memilih untuk melakukan kezaliman. Allah kurniakan kamu akal, Allah kurniakan kamu fitrah, kamu kotori fitrah itu dengan melakukan kezaliman pada orang lain. Allah ada pencatat di kiri dan kanan kamu, dan dengan bukti perbuatan yang kamu pilih ini, kamu akan dihisap di hari akhirat. Dan syurga neraka berdasarkan catatan, amalan dan pilihan yang kamu lakukan. Seseorang manusia ke syurga atau ke neraka adalah berdasarkan pilihan yang dia lakukan di atas dunia. Dia memilih nak jadi baik ke, dia memilih untuk membuat kejahatan. Dia mahu beramal atau mahu melakukan maksiat. Ini penentu dia ke syurga atau ke neraka. Dan yang paling penting, amalan ini adalah untuk mendapatkan rahmat Allah. Tetapi Allah, dia bukan makhluk. Dia in advance, dia tahu pilihan yang akan dibuat oleh makhluk. Anda jangan duk tanya, saya ni syurga ke neraka. Sebab bukan anda Allah. Anda bukan Tuhan. Jangan masuk wilayah Tuhan, yang mana masa depan pun adalah makhluk Allah. Masa sendiri makhluk Allah. Maka bila Allah kata neraka untuk Abu Lahab, ini bukan bermakna Abu Lahab ke neraka kerana dia telah ditakdirkan begitu. No. Ini menunjukkan Allah bila turunkan ayat pasal Al-Masad, Abu Lahab ke neraka, ini menunjukkan bukan Allah menyebabkan Abu Lahab ke neraka. Yang menyebabkan Abu Lahab ke neraka adalah pilihan yang dia buat sendiri untuk mencerca dan khianat Rasulullah SAW. Tetapi Allah, dia Tuhan. Dia tidak terikat dengan masa. Masa itu makhluk Allah. Allah in advance, dia tahu pilihan Abu Lahab. Di mana Abu Lahab dalam pengetahuan Allah, dia akan tekad dengan kekufuran, dan dalam pengetahuan Allah dia akan mati dalam kekufuran, dan dalam pengetahuan Allah dia akan menghuni neraka kerana pilihan yang dia buat di dunia. Buktinya apa? 10 tahun surah Al-Masad turun, tidak ada satu pun kalimat asyhadu an la ilaha illallah daripada Abu Lahab. Ini menunjukkan bukan sebab dia tak ada nak cakap, oh saya tak ada nak cakap syahadah lah kerana saya sudah ditakdirkan Allah, tak ada nak cakap perkataan itu. Mana ada orang boleh cakap macam tu? Allah boleh buat macam tu, tapi Allah tak buat macam tu kerana ini pilihan anda. Nak syahadah ke tak nak syahadah? Terbukti tak ada satu saat pun Abu Lahab kata asyhadu an la ilaha illallah. Lalu kalaulah dia cakap asyhadu an la ilaha illallah wa annaka rasulullah, takkan tempatnya selamanya dalam neraka sebab dia Muslim. Ini menunjukkan Allah tahu 10 tahun dia takkan beriman kepada Rasulullah. Bahkan Abu Lahab perli Rasulullah. Tengok ni tangan saya telah ditimpa kecelakaan. Wah, benarnya Muhammad tabbat yada Abi Lahabin watab. Nah, tengok semua wahai orang Quraisy. Dia perli tu. Dia tunjuk, dia jaja satu Makkah, tangan dia kononnya binasa. Dan tangannya sihat wal afiat. Dia nak perli Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi perkara ini perkara akidah. Maka perkara ini sangat mudah untuk difaham, bahawasanya kita diberi pilihan untuk melakukan ketaatan atau kemaksiatan. Allah Maha mengetahui kerana dia Tuhan, pilihan yang akan kita buat. Jangan ditanya di mana kesudahan kita. Yang kita perlu lakukan adalah berusaha untuk mendapatkan rahmat Allah dan ke syurga. Baik adik-adik, mudah-mudahan kita bertemu lagi pada masa yang akan datang. Saya nak kerja ke salat asar, insya-Allah. Jadi kita jumpa lagi pada masa akan datang. Terima kasih atas komitmen kamu. Saya sangat hargai peluang dan interaksi ini. Mudah-mudahan pada masa akan datang kita boleh sempat bertaaruf antara satu sama lain. Terima kasih banyak Helmi. Ni hauma manakam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.